Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kok the day bersama dengan Atuk hari ini. Oh, lewat pun start juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya kita dapat bersama lagi pagi ini walaupun lewat sangat. Yes, kamu segala untuk dan sahabat duha. Waalaikumsalam kamu. Semalam tak ada live. Pagi semalam. Hari ni baru boleh buat live. Biasalah. Apa yang kita atur, Allah juga mengatur. Itu jelas. Kita kena terima hakikat tu. Tapi apabila ada niat yang baik, InsyaAllah terus mendapat pahala. Senang nak dapat pahala ni. Apabila sesuatu perkara yang baik kita ingin lakukan, tetapi kita tidak ada kesempatan lakukan, maka pahala sudah pun ditulis. Tapi apabila kita nak melakukan perkara yang jahat, tetapi akhirnya kita tak buat, maka dosa tetap tidak tertulis. Tetap tidak tertulis. Bahkan apabila kita melakukan kejahatan hari ini, maka tidak terus ditulis jahat. Tunggu sehingga pagi esok. Ya Allah kata, kau tunggu dulu malaikat. Kau jangan tanda. Mungkin hamba-Ku akan bertaubat. Subuh nanti. Itulah sayangnya Allah SWT kepada kita. Sayangnya Allah SWT kepada kita. Ya, KNBJ, Assalamualaikum Tok Mat. Lewat pagi ni. Lewat, sorry bro. Lewat sangat. Lewat, tapi itulah. Semalam nak start pun pukul 10 lebih baru free semalam. Jadi ingat 10 lebih lewat sangat lah. Lewat sangat. Tu hari ni kita mula jugalah. Mula juga R33Z. Assalamualaikum Tok Mat. Oh, R33Z. RZ lah ni. RZ. Tolong sikit boleh? Subscribe YouTube Atuk. Haji Mat Atuk. Boleh RZ boleh lah. Boleh lah. Lain dah ni dah ramai dah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Atuk. Tajuk kita hari ini, jangan sibuk. Jangan risau untuk meninggalkan hal-hal dunia. Jangan sibuk, jangan risau untuk kita dengan hal-hal dunia. Jangan risau dengan jangan sibuk masa. Masa tak ada. Kenapa? Sibuk hal dunia. Jangan sibukkan hal dunia. Jangan sibukkan diri dengan hal dunia. Terlampau sibuk. Kenapa tak pergi solat tu? Sibuk meeting. Allahu Akbar. Allah Akbar. Jangan buat macam tu. Solat first. Walau apa pun solat first. Tersedut kopi. Kopi panas. Seronok. Ya, Hai Zul. Assalamualaikum Tok. Live pagi ni. Ya, live. Terima kasih kerana sudi jenguk Atuk Hai Zul. Hai Zul, tolong subscribe Atuk punya YouTube. Boleh? Haji Mat Atuk. Zainal Nafia. Undi pas maju syurga. Allahu Akbar. Parti malam. Tiang tak boleh. Tiang tak boleh. Orang marah. Suka dengan live Atuk. Terima kasih Razik. Terima kasih. Apa khabar? Razik dah makan belum? Tajuk kita hari ini. Jangan sibukkan diri engkau dengan hal dunia. Jangan terlalu sibuk hal dunia. Panggal hulu kita undi awal. Wow. Haizo. Undi awal. Hebat. YouTube Atuk, Haji Mat Atuk. Lebih ramai subscribe YouTube. Terima kasih kamu. Terima kasih. Ziz, boleh Tok? Terima kasih. Ni Atuk sayang ni. Minta tolong terus nak buat ni. Angah, apa khabar? Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Muhammad Azri. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam Azri. Azri apa khabar? Airas Unggas. Assalamualaikum. Suka mau dengar live tu. Ada terselit ilmu-ilmu yang berguna. Sikit-sikit. Sikit-sikit. Bolehlah sama-sama pagi. Kita kena ceria pagi. Setiap pagi kita ceria. Jangan merosakkan waktu pagi. Sebab apabila rosak waktu pagi, maka dia akan memanjang sehingga ke petang. Rugilah the whole day. Jadi apabila kita ceria waktu pagi, positive thinking. Semua tawakal tu Allah. Buat planning. Buat perancangan. Niat melakukan perkara yang baik-baik. Maka kita akan ceria awal pagi sehingga ke petang, insyaAllah. Amin. Itulah air. Macam tu lah kamu. Tajuk, jangan sibuk. Jangan risau dengan hal-hal dunia. Jangan sibuk, jangan hal-hal dunia. Kamu ni
pendamping saya. Dia selalu betulkan tajuk-tajuk ni. Tajuk-tajuk ni. Jangan sibuk, jangan risau hal-hal dunia. Ramai orang sibuk hal dunia. Ramai orang sibuk. Ya, guys, terima kasih. Terima kasih. Atuk kena baca dulu. Kalau tidak, beratus-ratus tak sempat baca. Ya, Liverpool sedang merangkak. Sedang merangkak. Tapi Atuk tengok yang paling best kali Newcastle. Fantastik lah Newcastle musim ni. Dan dia mungkin akan jadi juara. Sebab dia baru kalah sekali tau. Atuk terkejut tengok Newcastle. Newcastle dulu. Shiraz di antara pemain yang hebat Newcastle dulu. Tapi dia sudah banyak musim merudum. Setelah Newcastle dibeli oleh Tok Arab. Dia tahu. Tapi dia beli pemain bukan mahal tau Tok Arab. Ada pemain Brazil seorang. Tapi very good lah. Allahu Akbar. Nanti marah pula. Tak adalah bola sikit-sikit kan. Kan you see? Kena lah. Kena baca juga. Ya, kredit terima kasih. Atuk, dah breakfast ke? Breakfast nasi belauk pagi. Dah ada dah tapi belum makan lagi. Ya, Muhammad, terima kasih. Kamu terima kasih. YouTube Atuk tolong kucing garung. Assalamualaikum Tok. Selamat pagi. Kucing hadir. Miau. Baru jadi makan kucing. Atuk kalau nak buat live, kucing tu kena bagi makan dulu. Kan tidak duduk sebelah ni. Dia cuik ni. Selagi tak panggil makan, dia cuik juga. Sibuk lah kau ni. Macam tu lah kucing garung. Terima kasih. Ya, Sirna. Lama tak nampak Sirna. Lama tak nampak ke? Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya betul itu. Solat yang pertama dari yang lain benda dunia. Ya, syukur solat first. Priority solat. Solat first and priority solat. Walau dalam keadaan apa cara. Walau dalam keadaan bencana masa. You tengok Rasulullah dalam peperangan Badar, peperangan Uhud. Solat. Peperangan tu bro. Peperangan bukan meeting. Bukan, tapi peperangan. Tapi masih lagi solat. Tawakal tu Allah. Ni kita meeting pengarah-pengarah besar. Solat tidak. Nauzubillah min zalik. Allahu Akbar. Woi, khabar kata. Assalamualaikum pakcik. Selamat pagi. Waalaikumsalam Aiman. Apa khabar Aiman? Imam. Murah rezeki insya-Allah. Amin. Kamu terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Kalau pakai topi confirm dialog politik. Engkau ni pagi-pagi dah kena atuk dah. Tak apalah. Pakai topi tu tanda garang sikit. Garang sikit Aizul kan. Macam tu lah. Perubahan kena buat. Perubahan. Undi mana satu malam ni? Pebab politik malam. Aizul. Newcastle tu Kota Baru kan? Memanglah Newcastle tu Kota Baru. Newcastle Kota Baru. Subscribe YouTube atuk. Aiman tolong subscribe Aizul. YouTube Atuk. Wow, Mak Yusri. Long time no see you. Assalamualaikum Tok. Selamat pagi. Dari Batu Pahat Johor, Malaya. Malaya Tashwek. Malaya. World Cup bakal tiba. Berapa bulan? 21 ke? Oi, seronok World Cup ni. Seronok. Tapi Atuk tak tengok dah. Lepas pada pukul 12 memang tak tengok dah. Sebab dia ada ulang tayang kan. Tak tengok dah. Tambah peringkat awal ni. Peringkat awal. Kesihatan Atuk macam mana? Alhamdulillah, so far so good. Adalah sikit-sikit. Kereta lama kan, enjuk-enjuk. Tapi so far tu tak ni lah. Khabar baik, aman, habis. Salam pakcik. Atuk takbir. Syahrul Nizam. Assalamualaikum pakcik. Atuk takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ya, Nur Liza. Assalamualaikum Tok Haji. Waalaikumsalam. Moga diberi kesihatan dan pada semua. Amin. Wan. Wan dia. Noliza, terima kasih. Kucing garau. Atuk cerita Badar tu. Saya bermimpi minggu lepas. Saya sertai peperangan Badar yang sebenar. Badar. Peperangan Badar tu hebat. Peperangan Badar itu ditolong oleh malaikat di langit. Turun ke bumi. Bayangkan 300 orang lawan 1000. Lama dah tak live. Semalam baru tak live lah, Noliza. Ada hal sikit. Semalam, cucu tak macam mana dia nak balik KL. Dia beli tiket pukul 10. Alamak, pukul 10. Macam mana ni? Cucu kan, dia nak pergi, kena pergi pukul 8 lagi. Tak apalah, kita pergi pukul 8 lagi awal. Pergi, you tahu lah, pergi airport, pergi pukul 8, nak check in orang ramai. 9.30 sampai dah check in dah. Dah daripada airport 9.30, 10 lebih sampai rumah. Tak sempat lah. Nenek kau kata tak sempat lah. Macam tu lah.
Cucu kan. Apa lagi? Aiman. Terima kasih Azul. Ada game jam 6 hingga 8 malam. Itu memang tak lepas lah. Tapi waktu maghrib solat dulu. Atuk boleh tengok walk up. InsyaAllah. Tapi sebenarnya sekarang YouTube ada. Dalam YouTube tu banyak kadang-kadang. Ramai orang post benda-benda terbaru. Ya Kak Ngah, apa khabar Kak Ngah? Kak Ngah ni yang tengah lah kan. Kak Ngah, Assalamualaikum Tok. Tajuk apa pagi ni? Kamu tajuk apa pagi ni? Tajuk apa pagi nanti Atuk tengok. Tajuk hari ni jangan sibuk dengan harta-harta dunia. Jangan sibuk dengan harta. Tak habis. Siapa yang sibuk dengan harta dunia tak akan habis sampai bila-bila. Dan masa dia tak akan cukup. Syah, malam ni, politik malam ni. Ya, Mak Yusri. Assalamualaikum, diberi kesihatan terbaik tu. Dan sahabat live. Alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat-sahabat semua. Sebab rezeki yang terbaik ialah sehat. Sehat ni rezeki terbaik, bro. Salam hadir daripada Kuantan Pahang. Ya, Kuantan Pak Lee. Dah bajet belum? Kota Baru panas. Hari ini hari ketiga panas. Walaupun petang malam ada hujan sikit lah. Tapi panas. Panas. San, malam ni San. Kak Ngah, tajuk hari ini, jangan sibuk hal dunia je. Jangan duk sibuk masa kita dengan hal dunia. Allah beri masa. Bukan nak sibukkan dengan hal dunia. Bukan. Kita orang otai ni tu, tak ada kecil manis. Tak ada darah tinggi. Okeylah. Moga Tok Mak sihat. Alhamdulillah so far. Kecil manis, darah tinggi. Gout ada sikit-sikit. Itu pun kalau makan udang lah. Udang, ketan, makan banyak lah. Kalau makan sikit tak apa. Terutama tu Atuk selalu gurau nenek kau. Itulah tak sakit lutut macam mana. Udang ni saiz kecil. Kena saiz besar baru boleh. Dia kata, yalah tu. KMBJ, terima kasih. Ya, Pak Lee. Pak Lee. Jom Tok Haji. Jadi seorang serius sebab kita nak mengundi. Malam Atuk akan bagi. Semalam mata burung, mata tempurung. Tajuk tu seronok. Atuk suka ulas mata burung, mata tempurung. Sebab itu adalah satu sikap. Begitu juga dalam hidup kita. Nanti Atuk buat satu tajuk mengenai motivasi pagi, mata burung dan mata tempurung. Bagaimana kalau suami bermata burung dan isteri bermata tempurung? Itu seronok tu. Seronok tajuk tu. Itu seronok. Nanti Atuk buatkan tajuk tu. Mata burung dan mata tempurung. Akan sampai masanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sehat tu. Alhamdulillah. Amin, Kak Ngah. Terima kasih hadir. Suraya Yahya hadir. Terima kasih Cik Ya. Lebuh raya pada timur. Mendung. Pada satu mendung. Allahu Akbar. Mendung. Ya, Muhammad Khusa. Kita masuk toilet pun ada adab dan sopan. Ini kan nak pilih pemimpin. Pilih cari pemimpin yang ditakkan Islam. Lain macam bandingan dia. Analogi dia tu. Atuk, jom baca Al-Fatihah. Ya. Atuk dulu, semua muslimin dan muslimat. Okey. Biasanya, memang kita tak miss dalam siap live Atuk, kita baca Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Ulmul Kitab. Al-Fatihah ni ada 12 nama. Ada ulmu kitab, ada hati kitab, macam-macam kitab. Dan Al-Fatihah ni banyak guna dia. Selain daripada diwajibkan bacaan dalam setiap solat. Tak kira solat sunat atau solat wajib, mesti baca Al-Fatihah. Tak baca Al-Fatihah, tak sah solat. Solat. Dan solat ini amat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amat disukai. Dan solat satu-satunya surah yang turun 2 kali. Iaitu sekali turun di Mekah dan sekali lagi turun di Madinah. Ini Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ni juga digunakan penawar 1000 penyakit. Al-Fatihah ni. Baca Al-Fatihah untuk penawar 1000 penyakit. 1000 penyakit. Jadi kita baca surah Al-Fatihah dan kita niatkan pahalanya insya-Allah. Hasil daripada bacaan kita, pahala Al-Fatihah itu kita sedekahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kasihi, yang kita sayangi, keluarga dan sahabat beliau baginda, dan juga kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup atau telah meninggal, kedua ibu bapa kita. Kita sedekahkan pahala Al-Fatihah yang kita bacakan ini kepada mereka, dan juga kepada diri kita.
kepada isteri atau suami, anak-anak, cucu, menantu, semua kita serahkan. Jiran, kepada jiran, guru-guru kita, kepada sahabat-sahabat kita yang kita sayang, yang kita dengki, kepada rakan-rakan dalam Quote of the Day bersama dengan Atuk. Rakan-rakan yang pernah masuk Quote of the Day bersama dengan Atuk. Yang pernah melihat bersama kita, yang pernah menaib, dan kepada muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, semoga Allah sampaikan pahala Al-Fatihah ini kepada mereka semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah. Alhamdulillah. Semoga rakan-rakan sahabat kita yang telah meninggal dunia, ibu bapa kita tenang di sana dan menerima pahala puasa ini dengan penuh kegembiraan. InsyaAllah. Terima kasih. Analisa politik perkembangan terkini. Macam mana tu? Oi, malam. Politik malam. Mikron. Malam. Jangan lupa duha tu. Sahabat-sahabat semua. Jangan lupa duha. Atuk insyaAllah. Alhamdulillah. Sebelum live mesti Atuk solat first. Sebelum live Atuk buat duha dulu. Duha. Solat duha tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Pada Rasulullah solat duha itu wajib. Tak mungkin Rasulullah tak buat. Mesti buat. Begitu pentingnya. Dan bukan Rasulullah saja. Para sahabat juga tak tinggal duha. Para ulama tidak tinggal duha. Kita mesti buat duha rakan-rakan kita. Dan memang program ini adalah program waktu duha. Dan kita sudah pun lama dah berbicara mengenai duha. Dan ramai rakan-rakan kita yang tak pernah buat duha. Dan ada yang kalau buat duha 2 dulu, buat 4. Alhamdulillah. Dan dulu ada rakan-rakan kita tak pernah ajak isteri suami duha. Sekarang sudah encourage suami duha, buat suami isteri buat duha. Itulah bagusnya. Semoga program kita mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Semoga program kita ini mendapat satu ganjaran pahala yang besar. Dan akan mendapat timbangan yang besar. Dan kita ini adalah program iaitu satu-satunya program yang dijelaskan oleh Rasulullah. Kalau kau nak melihat taman-taman syurga di dunia, maka tengoklah majlis-majlis ilmu. Hadirlah dalam ilmu walaupun sekejap. Ajaklah kawan-kawan masuk majlis ilmu walaupun sekejap. Hadirlah. Sebab majlis ilmu itu, malaikat daripada langit sedang mencatat siapa yang hadir, siapa sedang mendengar, siapa sedang menyampaikan. Semuanya pahala sama saja. Walaupun Atuk penat, kau contohlah penat bercakap, tapi pahala sama. Kau mendengar pahala sama. Kau menjemput kawan-kawan masuk program ilmu, kau dapat pahala. Saya meeting tu tak sempat, tapi saya ajak 2-3 kawan-kawan, kawan supaya masuk. Alhamdulillah dia masuk. Bila dia masuk, dia dengar. Rupa-rupanya buat solat duha ni bagus. Aku nak buat duha. Apabila dia start solat duha, engkau yang menjemput dia tu, kau dapat pahala sampai bila-bila. Selagi dia mengerjakan duha. Bukan sekali. Sampai akhir hayat dia. Itu besarnya. Sebab itu dalam kita berusaha mengajar anak-anak. Perkataan atau Al-Quran yang pertama sekali, yang wajib ibu bapa ajar ialah Al-Fatihah. Bismillah tu utamanya. Ajar anak yang umur kecil tu. Bismillahirrahmanirrahim. Biar dia baca. Sebab setiap kali dia pandai baca Bismillah, kerana kita ajar, maka pahala itu kita akan dapat. Jadi kalau ustaz yang mengajar, ustaz dapat pahala. Ibu bapa tak dapat. Jadi kita kena ajar sendiri. Bismillah tu. Biar telur pun tak apa. Begitulah surah Al-Fatihah. Kita yang ajar. Rugi ibu bapa tak ajar anak dia supaya pandai baca bismillah. You bayangkan, dia solat 17 rakaat setiap hari, maka dia baca Al-Fatihah itu 17 kali satu hari. Berapa banyak pahala ibu bapa dapat. Dengan syarat kau kena mengajar dia. Jangan bagi ustaz ajar. Jangan bagi orang lain ajar. Atuk ajar cucu pun Atuk ajar. Tapi mak dia ajar juga. Tapi kita sama-sama mengajar. Sehingga dia mahir. Al-Fatihah biar dia ingat. You bayangkan, Al-Fatihah ini diajar oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sepanjang Al-Fatihah itu 7 ayat diajar oleh Rasulullah. Berapa bilion satu hari Rasulullah mendapat pahala. Sebab Rasulullah dia mengajar. Rasulullah dia menyampaikan. Itulah agungnya Rasulullah. Agung Rasulullah. Kalau kita ajar anak kita 2 orang, kita sudah dapat pahala melimpah ruah di alam barzah, di padang mahsyar, di membolehkan masuk syurga. Bayangkan Rasulullah mengajar seluruh umat Islam 1400 tahun dahulu sampai hari kiamat. Berapa trilion Rasulullah mendapat pahala.
Besarnya orang yang mengajar Al-Quran ini. Bukan saja Al-Fatihah. Kalau boleh ajar yang lain, lagi bagus. Lagi bagus. Lagi bagus. Tengok arwah mak tu, dia guru Al-Quran, arwah mak. Arwah mak ni kalau 4-5 orang baca sekaligus Al-Quran, dia tahu yang mana baca tak betul. Dia bukan pegang Al-Quran tu. Kadang-kadang dia menjahit, kadang dia buatlah kerja. Tapi 4-5 anak murid ni baca Al-Quran depan ni. Ya ni baca ni, tak betul tu, dengung kuat sikit. Dia boleh. Dia boleh tegur. Alhamdulillah, hebat arwah mak. Tapi Atuk tak boleh. Atuk tak boleh. Rugilah Atuk. Ya, Aizul. Aizul, ya. Aizul, InsyaAllah. Cukuplah harta yang ada. Tak perlu lebih-lebih. Bukan cukup yang ada ni. Apa ni? Dia panggil dalam konsep harta yang berkat. Harta yang berkat. Itu yang kita nak. Sedikit tak apa. Asalkan berkat. Cantik tu. Assalamualaikum tu. Nur Liza. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Atuk baca dulu apa yang kau tulis. Nanti merajuk pula tak baca. Kak Ngah, bagus tajuk ni. Kena sembang sebenarnya nak cabut hal. Nak sebut hal dunia. Jangan sampai lupa akhirat. Betul. Betul. Kadang-kadang dengan azan pun tak bergerak lagi. Apatah lagi nak tahu waktu. Sekarang waktu zuhur pukul berapa? Ramai tak tahu. Pukul 1 tu, 1 suku tu, 1:30 tu. Macam tu lah. Tak tahu. Tak tahu. Tapi apa ni? Gegar Berganza ku apa? Oh, tahu ku apa? Gegar Berganza ingat. Ingat dia. Ya, baru masuk tu. Kalau cucu balik dari KL je. Wah, baru masuk. Hebat. Terima kasih, Ahmad. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Ron, apa khabar, Ron? Alhamdulillah. Kopi panas. Kopi panas. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya dah lama live bersama Tok Haji. Ya, orang lama. Terima kasih banyak, Nuriza. Dan semoga Tok doakan mendapatlah sedikit sebanyak kebaikan dan amalan yang perlu Nuriza buat. Cantik. Terima kasih Sakrat Atuk. Dan juga baca Al-Fatihah bersama Atuk. Ya, boleh pahala. Bacakan kita baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ni nanti kita cari satu tajuk. 12 nama Al-Fatihah. Dan apa kegunaan, kehebatan dan power Al-Fatihah. Turunnya surah Al-Fatihah di muka bumi ini. Bergementar syaitan. Banyak cerita. Tapi kita guna cerita kita hari ni dulu. Jangan sibuk dunia. Duha dah beres. Cantiklah. Alhamdulillah. Semoga rakan-rakan Atuk, anak cucu Atuk, sahabat Atuk sini yang sudah pun duha, Atuk berdoa semoga Allah terimalah ibadat ini dan berilah ganjaran yang banyak dan setimpa di mana telah kau janjikan. Bagi sahabat-sahabat Atuk, anak-anak cucu Atuk yang telah pun solat duha 12 rakaat, ya Allah, Engkau berjanji akan memberi sebuah istana emas di surga berlantaikan permata. Amin. Kun fayakun. Kalau Allah kata jadi, maka jadilah, insya-Allah. Jadi untunglah orang buat 12. Tapi buat 2 pun tak apa dah. Nak rezeki banyak buat 4. Nak harmoni dalam keluarga buat 6. Nak kita berada dalam keadaan stabil dalam keuangan, harta, buat 8. Nak dalam keadaan kita dalam ceria sepanjang hari, buat 10. Semua ada fadilat. Duha ni semua ada. Yang tak ada fadilat tak buat. Tak buat tak dapat fadilat. Tak buat tak dapat. Tapi dalam solat ini dia ada satu kisah. Ada seorang hamba Allah itu, malaikat melihat namanya berada dalam senarai ahli syurga. Tapi apabila malaikat turun ke bumi, malaikat melihat dia ni beribadat kuat. Tapi namanya ahli syurga, ahli neraka. Namanya ahli neraka. Tapi apabila turun ke bumi, tengok dia beribadat kuat. Jadi malaikat ni heran. Kenapa ni? Rugilah dia ni. Namanya sudah ada di neraka. Dia ni beribadat kuat. Jadi malaikat tanya, hai si Fulan, aku lihat namamu sudah berada di neraka. Kenapa kau kuat beribadat? Kau solat, kau baca Quran. Kenapa kau beribadat? Aku tak kisah nama aku berada di mana-mana. Yang penting aku beribadat. Aku beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku serah kepada Allah di mana aku berada. Sesungguhnya Allah itu maha besar. Allah itu maha kaya. Dia boleh menentukan kedudukan insan itu berada di mana-mana. Jadi aku terus beribadat. Aku tak kira walaupun nama aku sudah pun berada di dalam neraka. Jadi malaikat dibaliklah, naiklah. Sebab apabila dia tegur, sambung Allah jawab nanti. Dia boleh dia naik ke Lauh Mahfuz, tengok-tengok. Tak ada dah senarai nama dan neraka. Ada dalam syurga.
Sebab itu kita jangan mengharapkan balasan yang seolah-olah macam Syiah lah. Kalau buat ni dapat ni, buat ni dapat ni, buat ni. Jangan. Jadi apabila tak dapat, kau meraung. Tak boleh lah. Sebab itu apabila kita melakukan ibadat kepada Allah, kita tawakal tu Allah. Kita reda dengan Allah. Reda dengan Allah. Kita kena jiwa kita. Supaya iman kita baik. Cantik. Cantik. Faizal. Assalamualaikum. Terbaik tu. Terbaik. Terima kasih Faizal. Dah buat duha belum? Dah lah tu. Masuk mesti buat duha. Politik Talk Malam 9.10. Sila subscribe YouTube Atuk Haji Mat Atuk. Untuk lebih banyak subscriber. Terima kasih kamu. Politik Malam. Tak lama dah. 20,000 bulan habis. 20 bulan tu kita bicara mengenai kabinet. Ambil lah sikit. Lepas tu habislah. Tak adalah. Tak ada. Assalamualaikum Sudia. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai Zul. Harap malam ni live midnight. Tak boleh. Nenek kau marah. Tak boleh midnight. Pukul 9, 10, 10.30 tu pun boleh lah. Boleh. Kalau nak ikut kan. Tak terlayan lah. Beribu-ribu. Ribu-ribu yang komen tu. Komen mengarut banyak. Tak apalah. Kita buat sekadar yang kita mampu kan. Terima kasih. Terima kasih Haizul. Ya Kak Ngah. Saling berpesan-pesan dan saling mengingatkan. Betul tak? Tak betul. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haqq. Jadi sampai berpesan-pesan, demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman yang soleh. Dan kita sentiasa berpesan-pesan. Macam itulah. Betul lah. Kak Ngah pandai lah Kak Ngah ni. Saudia, Waalaikumsalam. Salam. Ya, kucing gerong lah. Terima kasih. Tok, Haji Sabtu malam ada live tak? Sabtu malam lepas tu ada. Lepas tu 20 liburan terakhir lah. 9.20 terakhir lah. Sebab itu nak merayakan parti-parti mana yang menang. Tak kisahlah siapa pun menang. Noliza, terima kasih. Kamu, terima kasih. Politik Talk Malam. Terima kasih subscriber YouTube. Ada rakan-rakan Atuk, anak cucu Atuk yang belum subscribe tu. Haji Mak Atuk subscribe YouTube Atuk. Terima kasih. Terima kasih. 3K. Baru 200 lebih subscribe ya YouTube. YouTube ni susah sangat. Ramai orang tak ada YouTube ke? Ingat Atuk rasa ramai. Tapi YouTube ni tak semesti ada account kan. Kalau you pergi menonton, you subscribe je lah. Sebab di situ Atuk akan transfer ceramah ini ke dalam YouTube peringkat by peringkat. Sebab banyak sangat. Ceramah ni dah setahun dah. Tahu siap malam, bayangkan. Siap pagi, siap malam pula, siap pagi kan. Banyak benda tu. Kalau di YouTube hanya 3 bulan je. Di YouTube boleh tengok balik 3 bulan. Lepas tu hangus. Jadi sayang lah. Ya KNJ patut pun Atuk hebat. Bonda hidup dengan Al-Quran. Ibu bapa hidup dengan Quran kalamullah. Anak hebat. Alhamdulillah. Atuk beruntung dapat ibu. Ibu hebat. Ibu hebat. Ibu buta huruf. Tak aja buta huruf. Ayah pun buta huruf. Buta huruf. Tapi itulah Atuk pun salute jugalah kepada mak dengan ayah. Dia buta huruf. Tapi anak-anak dia semua excellent. 12 adik-beradik Atuk 12. Semua excellent. Excellent lah cara orang kampung kan. Excellent lah. Excellent. So, Atuk selalu cabar diri. Sekarang pun Atuk selalu cabar anak-anak Atuk. Arwah Atuk kau dulu, arwah Mak Haji, yang kita panggil Mak Haji, Ayah Haji. Dia tak sekolah, tapi dia boleh hantar Atuk sampai masuk universiti. Kira hebatlah dia dari segi pembelajaran kan. Pembelajaran. Kau dah masuk universiti, takkan hantar anak masuk universiti. Itu baru sama taraf. Kau kena upkan sikit. Upkan sikit. Itulah rezeki daripada Allah SWT. Amin. Ucap amin. Terima kasih. Kun fayakun. Memang Allah kata jadilah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tu. Atuk nak bagi sikit sebab terlintas mengenai kun fayakun ni. Apabila orang baca Yasin, you akan bertemu dengan salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Apabila sampai ke ayat tu, you niat apa yang you nak. Sampai tu salam kepada Allah dalam surah Yasin. Kemudian sampai kepada kun fayakun tu, apabila sampai kat kun fayakun tu, you berhenti, ya Allah, dalam hati, ya Allah, kabulkanlah permintaanku tadi. Dalam hati. Baru sebut kun fayakun.
Wa amruhu iza sampai situ. Nantilah kita belajar ni. Macam mana. Itu pun boleh. Itu atuk kalau baca Yasin memang tak miss tu. Apabila sampai salamu qaulan mir rabbir rahim, atuk sebut salamu qaulan mir rahim dalam hati. Ya Allah, ampunlah dosa ahli keluargaku. Salamu qaulan mir rabbir rahim dalam hati. Ya Allah, lindungilah keluargaku daripada api neraka. Baca lagi, salamu qaulan mir rabbir rahim. Ya Allah, permudahlah ke rezeki, permudahlah kerja-kerja anakku, isteriku, sebagainya. Baca lagi, salamu qaulan mir rabbir rahim. Ya Allah, berilah hidayah kepada semua kawan-kawanku, sahabatku, anakku. Kita baca. Dan apabila sampai kepada kum fayakun, kita kata, Ya Allah, terimalah permintaanku. Baru kita akhirkan Yasin. Itu cantik tu. Cantik. Nantilah kita ajar. Ya, Assalamualaikum. Naina. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Tok Mat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Jafar. Terima kasih. Terima kasih, Haji Mat tu. Subscribe YouTube. Terima kasih. Ya, Ros. Terima kasih, Ros. Terima kasih. Terima kasih banyak. Haji, hai. Salam tu. I'm friends. Wow, ingat ke dah merajuk? Ada lagi. Ingat dah marah dia. Kalau atuk lambat, dia marah lah. Intan ni apa lagi? Tapi atuk tak kisah. Atuk pasal perempuan marah. Itu yang kita nak. Nenek kau marah. Kita senyum je. Kita senyum dia. Dia lagi marah, senyum. Kita marah lah. Yang duduk senyum. Dia jawab pula, kita marah ni. Yalah, tak apalah. Awak marah, saya senyum. Tak apalah. Macam tu lah. Ada api dengan air. Macam tu lah. Jangan api berbuah api. Tak boleh. Tak boleh. Kalau isteri merepek, marah, senyum je. Senyum. Kita nak makan apa ya petang ni? Kita nak makan apa hari ni? Kita pergi shopping, lama tak pergi. Dia tengah merepek ni. Kita nak sejukkan dia. Sejukkan dia. Ya, anda ye. Assalamualaikum tu. Anda ye hadir support. Terima kasih anda ye. Hebat kau. Hebat sama. Anda ye. Wow. Wow, terima kasih. Saya anak 11. Alhamdulillah, amin. Mengalahkan atuk. Atuk 6. Atuk 6 campur 1. Saya khatam anak sejak dalam rahim lagi. Allahu Akbar. Hebatnya. Allahu Akbar. Ahli syurga. InsyaAllah. Amin. Minta macam-macam. Untuk anak yang bakal lah. Allahu Akbar. Hebatnya. Jarang ni. Sekarang akhir zaman. Mungkin 1001 je. Mungkin 1,000,000. Alhamdulillah KNB. Ini hebat. Ini hebat. Sebab dia ada. Bagi orang yang hafiz Al-Quran, mayatnya tidak hancur. Bumi menjaga mayatnya. Dan dia adalah di antara ahli syurga. Allahu Akbar. Hebat. Hebat. KNBJ tahniah. Alhamdulillah. Itu yang kita nak. Atuk tak mampu buat tu. Mampu. Salam tu. Mawar merah. Lama tak nampak mawar merah. Dah jadi hijau ke mawar? Intan merajuk. Jangan cakap. Nanti marah tu. Marah kamu, bahaya dia. Dia kalau marah, keluar api kot telinga. Ya, nenek. Nenek cantik. Apa khabar nenek cantik? Atuk suka pakai nama macam ni. Kan? Ya, nenek cantik. Assalamualaikum, Tok. Handsome. Panggil Tok handsome pula. Selamat pagi. Salam ceria, Tok. Bertenaga, Tok. Bertenaga. Mesti. Jangan tunjuk kurang bertenaga. Bertenaga. Kena bertenaga. Dan sebab Tok Mat. Alhamdulillah. KNBJ. Alhamdulillah. Kekalkan. Reputasi itu kekalkan. Mawar merah. Okey, tajuk kita hari ini. Wan pun jenguk juga. Lewat-lewat pun. Atuk yang lewat sebenarnya. Jangan leka dengan perkara-perkara dunia. Manusia mengejar harta, tetapi harta meninggalkannya. Manusia mengejar harta, tapi harta meninggalkannya. Manusia mengejar harta, tetapi dia terpaksa menjaga harta. Manusia mengejar ilmu yang akan menjaganya. Manusia bimbang tentang rezeki, sedangkan dia tahu Allah yang akan menjadi pemberi. Rezeki itu diberi oleh Allah, tak payah bimbang. Tak payah bimbang. Ya tu, ya Wan. Manusia sibuk membina istana, sedangkan kuburlah tempat yang kita tinggal. Sibuk membina istana, sedangkan kubur. Kita tak perlu sibuk membina rumah terlampau besar apa semua. Allahu Akbar. Tapi kita sibuk dengan sedekah. Kita sibuk dengan infak, membantu fi sabilillah. Dan istana kita sudah dapat di syurga. Di syurga istana banyak. Mana ada istana emas di dunia? Tak ada. Kecuali di syurga. Dah dapat dah. Kita dah dapat dah. Dan kita harus ingat, banyak harta, banyak hisapnya.
Ini yang menakutkan kita. Banyak harta, banyak hisapnya. Macam nak naik flight lah, Atuk selalu bagi tahu analogi. Kau nak naik flight, kau bawa berpuluh-puluh beg, lambat kau check in tahu. Check in, check out lambat. Ya Nur Laila, apa macam? Sudah banjir belum? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tok dan sahabat semua dia macam Allah. Maaf saya lambat Tok. Atuk pun mula lambat. Mula lambat sikit. InsyaAllah lah. Atuk tahu kawan-kawan kita. Dia ada masa ke lapangan 10 lebih. Jadi next time walaupun lambat pun Atuk cuba juga. Cuba juga. Sebab ada kalangan kita yang masuk lambat. Kadang-kadang kita nak berhenti pukul 10.30. Dia baru sampai. Tapi maknanya kalau Atuk mula lewat 9.30 ke macam tu. Jadi kita boleh pergilah 10.30 atau pukul 11. Setuju tak? Setuju. Kamu setuju lah sama-sama. Politik tak malam. 9.10. Subscribe YouTube Atuk. Ya, Haji Mat Atuk. Subscribe YouTube. Terima kasih. KNBJ. Saya sebelum tidur bacalah sekurang-kurang 1000 ayat. Allahu Akbar, hebatnya. Itu pesan Tok Guru Ustaz Mbak Mustafa Abi Tanjung Mas. 1000 ayat lah. 1000 ayat. Atuk kenal Ustaz Mustafa? Kena rapat lah. Kena rapat. Kalau tanya dia kenal. Bahkan kita selalu berbicara dengan dia. Selalu. Dulu dia jiran Atuk. Jiran. Sekarang tidak lagi. Dia jadi YB, dia jadi senator, sibuk dah. Kita semua baru masuk lah. Baru masuk. Setuju tu? Setuju. 100 ayat tersilap 1000. 100 ayat. 1000 pun boleh. 100 boleh. 1000. 100 ayat sikit sangat. Setuju tu. Ada satu, Atuk ada terima. Bukan terima lah. Atuk ada dengar seorang ustaz memberitahu. Setiap hari baca sekurang-kurangnya 100 kul Allah. 100 surah Al-Ikhlas. Fadilatnya. Apabila seorang hamba ini meninggal dunia dan di antara dosa yang dia ada ialah dia ada hutang. Ini Atuk pertama kali Atuk dengar ustaz ni bicara mengenai bagaimana nak menghapuskan hutang. Yang orang tu dah meninggal, kita tahu macam mana. Kita rasa kita ada hutang. Sebab hutang wajib dibayar. Tapi dalam amalan 100 surah Ikhlas, surah Al-Ikhlas ni dia baca setiap hari. Sehingga apabila di firasatnya ataupun disiasatnya pada mahsyar, dia didapati ada hutang. Tapi masa itulah Allah beritahu, okey, si fulan ini lepas daripada hutang itu. Kerana apa? Kerana dia sentiasa membaca surah Al-Ikhlas 100 kali. Surah Ikhlas ni very power. Ini surah tauhid ni. Surah Ikhlas ni tauhid. Qul huwallahu ahad. Macam mana Bilal diseksa. oleh Abu Jahal. Diseksa, diletak atas batu panas. Dia buat macam-macam. Tapi mulutnya sentiasa menyebut ahad. Macam sebut. Itulah qul huwallahu ahad. Itulah dia buat. Jadi dengan the power of surah Ikhlas ini 100 dibaca setiap hari, dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara fadilat yang besar. Tapi tak lama, tak sampai 10 minit. Kalau baca cepat 5 minit habis. 100 surah Ikhlas. Boleh amalkan setiap hari. Kamu boleh amalkan 100. Pastikan. Sebab itu Atuk pakai counter ni. Sebab kadang-kadang kita baca 2 kali, kita berhenti. Kemudian lama kita baca 3 kali. Jadi kalau kita pakai tasbih, kita lupa biji mana yang kita pegang. Jadi Atuk sarankan supaya kita pakai counter tu. Counter. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali. 2 kali, 3 kali macam tu. Macam qul Allah. Cuba. Syukur, alhamdulillah, terima kasih. Saya juga live Atuk. Percambahan minda. Sikit-sikit. Basic. Atuk bukan ustaz tau. Jangan begitu panggil orang main. Atuk ni perkara amalan biasa yang mudah-mudah. Sebab itu Imam Syafi'i pesan. Kalau nak baca Al-Quran, baca yang mudah-mudah. Tapi amalkan selalu. Kalau kita ingat qul huwallah je dalam sebuah Al-Quran 30 juzuk, ingat qul huwallah. Tapi kau amalkanlah. Tak ada orang kata saya tak ingat banyak Al-Quran. Saya ingat Al-Fatihah, inna atayna, itu je qul huwallah. Sebab tu saya tak baca sangat. Tak boleh. Okey, saya tak ingat mana, saya ingat Al-Fatihah je. Tak apa.
Sentiasa tak berhenti baca Al-Fatihah. Syurga bro. Syurga. Ramai sahabat Rasulullah juga yang tak hafal 30 juzuk. Kau ingat sahabat Rasulullah dulu hafal semua ke 30 juzuk? Dah. Ada yang tak hafal. Tapi dia orang boleh baca lah. Ambil Quran baca. Tapi ada yang tak hafal. Jadi kalau kita hafal surah Al-Ikhlas, kau selalu, yang pentingnya selalu baca. Dari segi ibadat ini ialah selalu buat. Selalu buat. Itu ibadat. Sebab itu Rasulullah selalu berpesan. Kalau nak buat ibadat ini, biar konsisten and persistent. Tapi Rasulullah tak cakap putih lah. Dia cakap Arab. Maknanya sentiasa buat walaupun sedikit. Tapi sentiasa buat. Sebab apabila kita sentiasa buat, kita dekat dengan Allah. Sentiasa berada bersama Allah SWT. Itu kita nak. Tapi kalau hari ini kita buat banyak. Kemudian berhenti sebulan. Berarti kita putus. Hablum minallah, putus hubungan dengan Allah. Putus. Jadi kita nak sentiasa berhubung. Jadi sentiasa sebut, sentiasa zikir, alhamdulillah. Sebut dah tu hubungan kita dengan Allah dah tu, hablum minallah. Alhamdulillah, subhanallah, maha suci Allah, Allahu akbar, Allah maha besar. Begitu juga kita bersalawat. Hubungan kita dengan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berhubung. Rasulullah sentiasa berhubung. Bila kita bersalawat ke Rasulullah, Allah bersalawat 10 kali kepada kita dan Rasulullah menjawab salam. Inilah Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Makna kita sentiasa berhubung. Kita selalu buat. Sikit tak apa. Tak apa. Jangan nak tunggu hafal surah Al-Baqarah baru nak baca Quran. Oh, rugi bro. Betul rugi. Rugi. Betul tu. Usia dah senja ni. Belum melumba mencari amalan ke syurga. Amin nenek. Amin. Belum melumba. Amin. Berkejar-kejaran. Ya sahabat semua. Sentiasa nama Allah, lindungi Allah SWT. Amin. Terima kasih Nailah, terima kasih. Sekurangnya sekurang-kurangnya 100 120 kali Al-Ikhlas umpama khatam Al-Quran 42 kali. Tengok KMBJ dah bagi dah. Atuk bagi ya. Atuk bagi sikit dia baik. Itu fadilat. 120 Al-Ikhlas sama dengan khatam Al-Quran 42 kali. Baca sekali Al-Ikhlas 1/3 Al-Quran. Baca 3 kali ke 10 kali. Lupa. Baca 10 kali Al-Ikhlas sambung dengan kata sebuah Al-Quran. Pahala. Tapi kalau kata Al-Quran, pahala banyak lagi lah. Bagus, kita kongsi sama-sama. Bagus, amalkan. Yang penting buat. InsyaAllah tu. Yang penting kena buat. Kena buat. Macam kita kata, dah tahu dah. Atuk setiap hari beritahu solat duha. Yang penting buat. Yang penting buat. Ada ilmu yang tak buat, maka ilmu itu tidak memberi apa-apa manfaat. Sebab ilmu yang ada di dada, mesti diamalkan. Kalau tak amal, tak dapat pahala. Salam tu. Lam Penang. Atuk, kalau jadi YB memang power. Gila ni. Tak nak. It's too late already. Too old. Sebenarnya, nak jadi YB ke, nak jadi apa, pemimpin apa-apa. Kita sudah jadi pemimpin. Dalam keluarga kita seorang pemimpin tau. Lan kena ingat. Lan tu sudah YB kepada isteri dan anak-anak. Dah jadi YB. Yang berkhidmat kepada isteri dan anak-anak. YB. Sebab itu Allah kata, hai laki-laki, ketua rumah, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Maknanya kita leader. We are leader. Kalau jadi wakil rakyat kepada 100,000 pengundi, susah masuk syurga bro. Akan ditanya seorang-seorang, apa janji kau dah tunai tidak? Munafik. Tak masuk neraka. Allahu Akbar, na'udzubillah. Berat tanggungannya. Sebab itu zaman Rasulullah dulu, apabila nak bagi jawatan gubernur, tolak, saya tak nak jadi gubernur. Tolak jadi gubernur tau. Tak nak dulu. Zaman khalifah dulu tak nak. Saya tak nak. Saya tak mampu. Tak mampu. Sebab kan Rasulullah pilih. Sayyidina Umar pilih. Tak nak. Dia kata tak nak. Takut kepada soal jawab di pada mahsyar nanti. Lambat masuk syurga tau. Orang pangkat besar ni sama dengan orang yang kaya. Lambat masuk syurga. Lambat. Sebab akan ditanya. Kau sekian hari bulan, kau mesyuarat, kau jadi buat apa? Kau sekian hari bulan, kau buat ni. Kau sekian hari bulan, akan disemak satu persatu. Susah masuk neraka bro. Tapi, pemimpin yang adil, tempatnya ada pintu khas untuk ke syurga. Pemimpin yang amanah lagi adil. Boleh ke kita amanah adil? Allahu Akbar. Terima kasih tu. Terima kasih. Terbaik tu ni. Terima kasih. Manom. Manom. Jadi akhir zaman ni orang berebut untuk jadi pemimpin. Sedangkan dia tahu tanggungjawab sebagai pemimpin itu berat. Sehingga menyusahkan dia nak masuk syurga. You tengok Abdurrahman bin Auf. Dia tak nak dia kaya tau.
Bahkan dia berdoa, ya Allah miskinkanlah aku ya Allah. Sebab apa dia berdoa macam tu? Tak ada tahu. Tak ada orang sekarang berdoa, ya Allah miskinkanlah aku. Ada? Ada pernah dengar orang berdoa, ya Allah miskinkanlah aku? Atau tak pernah dengar? Tak pernah dengar. Nah. Tapi ada zaman Rasulullah dulu. Abdurrahman bin Auf ini. Rasulullah panggil dia, ya Abdurrahman. Rasulullah datang. Rasulullah ni orang paling kaya di Madinah. Kita meniaga dia tu lain kali. Berkaya. Rasulullah kata, engkau ni di antara sahabatku yang paling lambat masuk syurga. Menangis dia. Ya Allah, kenapa aku ya Rasulullah? Aku lambat masuk syurga. Kalau banding dengan si Fulan itu, dia miskin. Dia lagi cepat masuk syurga. Ya Allah, apakah kurang ibadatku ya Allah? Tidak, tak kurang. Kau banyak sedekah, kau banyak ibadat, siang malam. Tapi harta kau banyak. Di pada mahsyar nanti akan disiasat. Dari mana kau dapat harta? Kemana kau edarkan harta kau bagi pada siapa? Tapi si miskin dia tak ada harta. Lalu pada masa check in. Mana harta? Yilak. Tidak ada. Tidak ada. Pahala banyak. Ibadat. Syurga. Jadi apa? Okey. Syurga. Abdurrahman bin Auf, engkau harta banyak. Oh, macam gunung harta. Okey, semak dulu. Semak sebentar. Sebab itulah pada suatu hari dia berdoa, ya Allah, miskinkanlah aku ya Allah. Itu sahabat tapi dia ahli syurga. Abdurrahman bin Auf ni ialah orang yang menjaga hidup, makan, minum isteri-isteri Rasulullah. Apabila Rasulullah wafat. Dialah jaga. 9 orang tu semua dia jaga. Sebab isteri Rasulullah tidak boleh kahwin lagi. Jadi Abdurrahman bin Auf lah yang menjaga sehingga akhir hayat mereka. Sebab itu Allah beri kekayaan yang melimpah luas kepada Abdurrahman bin Auf untuk menjaga isteri-isteri Rasulullah yang terjaga. Cantik kan? Isteri Rasulullah hebat. Setiap isteri Rasulullah ada unta, ada kuda. Macam sekarang kan, setiap isteri ada Mercedes, ada banglo. Macam tu lah. Macam tu. Isteri Rasulullah hebat. Jangan main. Terjaga. Allah yang jaga. Itu cantik. Jadi, kita pun sekali-sekala, kalau nak mudah masuk syurga, minta miskin. Ya Allah, miskinkanlah aku. Berilah yang secukupnya saja, ya Allah. Supaya aku tidak sesiasat. Tidak disasat panjang. Lambat aku nak masuk syurga. Masuk syurga. Kita di pada mahsyar tu, kita akan jealous tengok orang lain. Lalu je syuruk macam kilat masuk syurga. Lalu saja syuruk macam kilat masuk syurga. Kita merangkak tau. Merangkak. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Tak nak merangkak. Nak syuruk macam orang lain juga. Macam orang lain juga. Follow. Terima kasih. Masa kai. Betul tutup. Sikit saja tapi istiqamah. Banyak tak guna juga kalau tak amal. Cantik. Sikit saja. Kalau kita boleh hafal Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ni ayat segala penyakit tau. Kalau anak nak pergi periksa, anak sakit, anak demam, ambil air 1 gelas, baca Al-Fatihah 3 kali, kemudian hembus. Hembus, bukan tiup. Tiup dengan hembus tak sama. Kalau tiup, hembus ni, lain, hembus. Setiap kali habis Al-Fatihah. Ada orang, ada setengah ulama kata, baca Al-Fatihah 1 nafas. 1 nafas baca. Baca 1 nafas, hembus 3 kali. Bagi anak kita minum. InsyaAllah. Itu penawar tu. Dia ada sirah tu. Ada sirah. Bagaimana Al-Fatihah boleh menyembuhkan penyakit digigit oleh kala jengking, skorpion. Ada kisah satu rombongan yang diutus oleh Rasulullah pergi kepada dan singgah di padang pasir di sebuah satu perkampungan, satu bandar perkampungan. Dan mereka ini mencari tempat untuk berlindung sementara menunggu fajar untuk menunggu fajar. Tidak diberi sebab dia stranger tidak diberi. Jadi dalam keadaan begitu tiba-tiba terdengar satu berita iaitu ketua kampung digigit oleh skorpion. Dah obat macam-macam obat dah. Macam-macam obat dah. Tak siap juga. Jadi ada seorang kata, kita ada orang daripada Kota Mekah datang. Kita boleh minta tolong dia. Jadi pergi minta tolong. Siapa yang boleh obat ni akan diberi 30 ekor kambing, unta dan sebagainya. Maka hamba Allah ni pergilah. Pergilah sebab nak tempat berlindung kan. Duduk padang pasir tak ada tempat berlindung. Tiba-tiba orang datang suruh obat nak bagi tempat duduk lagi, kambing lagi. Dia pun pergi. Dia pun buat. Buatlah baca ke air apa semua, gusuk semua. Baca-baca selesai. Sembuh. Maka sungguh dia dapatlah hadiah janji tu. Dapat duduk, dapat kambing apa semua. Dia tahu, sahabat tanya, apa ayat yang kau baca apa? Aku baca Al-Fatihah je. Dia baca Al-Fatihah je, dia kata. Sungguh dapat. Jadi cerita ni dibawa balik ke Mekah, ke Madinah, jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, bolehkah kita ambil hasil daripada bacaan Al-Fatihah kita baca ini sebagai upah kambing apa semua? Rasulullah kata boleh. Ini orang ambil dalil bahawasanya yang kita pergi buat bomo dengan baca Al-Quran itu dihalalkan. Dihalalkan untuk mengambil upah.
Ini dalil. Dalil. Rasulullah tidak bantah. Engkau ambillah. 30 ekor kambing itu kau bagilah. Macam tu. Ini yang dikatakan dalil apabila kita baca surah Al-Fatihah ataupun apa-apa surah Al-Quran. Jangan kata menunggankan Al-Quran. Ini ada setengah orang kata menunggankan agama. Tidak. Kalau macam tu Rasulullah sudah marah. Sudah marah. Sudah murka kepada orang tu. Kerana baca Al-Fatihah dia sembuh dapat 30 ekor kambing. Tapi Rasulullah kata tak apa diharuskan kau ambil. Mana dibolehkan. Jadi untuk mengubat penyakit. Dalam politik juga untuk ubat penyakit politik kita guna Al-Quran. Sebut politik pula. Malam ni. Jadi Rasulullah dia ambil. Jadi itu yang digunakan sebagai dalil bahawasanya kalau kita panggil ustaz apa semua. Kemudian kalau kita nak sedekah, ustaz tu boleh terima. Tak ambil pun tak apa. Tak ambil, tak beri pun tak apa. Tapi jangan letak harga. Tak harga tak boleh. Okey, kalau panggil saya boleh 500. Itu tak boleh. Tak boleh. Sebab dia tak sama dengan peristiwa. Khilaf yang ada pada peristiwa sahabat Rasulullah pergi baca Al-Fatihah, kawan tu terus pergi. Kawan tu yang berjanji nak pergi. Bukan dia menetapkan harga. Maknanya kalau kita zaman sekarang bukan ustaz yang menetapkan harga. Tapi orang tu kata, kalau sembuh ni aku nak bagilah 500 ke ustaz. Dia yang kata, bukan ustaz. Macam tu. Macam tu. Tapi kalau ustaz kata tak boleh lah. Tak boleh. Sebab itu hukum fiqh ni banyak hukum fiqh ni, banyak belajar. Sebab banyak cerita. Terima kasih atuk berlebihan selawat Nariah. Kuma atuk berlebihan selawat. Banyakkan selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Meriah. Betul Khai. Percuma ilmu bila live Tok Mat. Bila live Tok Mat. Sikit sebanyak dapat. Dapat. Atuk pun dapat juga. Ya, dah bersara dah. Yang gemar beletik. Dah bersara gemar beletik. Lain macam Intan. Ya. Maaf je tu. Cucu nakal ni ngusik. Dah bersara macam beletik. Iyalah tu. Tu. Beletik ada makna tu. Ada makna beletik. Tak ada makna lah Wan. Mana ada makna? Tak faham pun. Tak faham. Tak ada makna. Ada makna ke? Rahim Craft. Terima kasih Rahmat. Rahim pula. Itulah lama-lama tak sebut. Rahmat apa khabar? Assalamualaikum bang dan semua sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sejahtera. Sihat sama. Sabar je lah. Sabar. 10 kali Al-Ikhlas. Allah bina istana mahligai untuk kita. Amin. Itu dah susah duk bina istana. Kerja siang malam. 30 tahun umur kita dihanguskan. Cari duit. Kenapa? Nak bina sebuah banglo. 30 tahun. Selepas kerja. Masa kita keluar universiti umur 25. 25 keluar universiti. 30 tahun. Capur 25 jadi 55. 55 umur 60 meninggal. Jadi bermakna kau bekerja 25 tahun. 20 tahun. Engkau untuk duduk 5 tahun je. Cuba kira lah. Cuba kira. Itulah tajuk kita hari ini. Jangan leka dengan dunia. Jangan sibuk dengan dunia. Jangan habiskan umur kita kerana nak buat benda yang kita tinggal. Ini kita kena istiqamah. Politik Talk malam tu. Ya. 9.10. Terima kasih YouTube Atuk. Terima kasih. Siapa yang belum subscribe YouTube Atuk, tolong. Tolong subscribe Azmi. Assalamualaikum Tok. Siap hari. Amalkan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Hati rasa sungguh tenang tu. Ya, setiap hari dah 17 kali. Azmi, setiap hari dah 17 kali kita baca. Kan dalam solat kita baca Al-Fatihah. Dah 17. Kalau orang boleh baca 100 kali satu hari, 17 tambah lagi. Biar jadi 100. Tapi bagi orang yang solat-solat sunat, dia ada qobliyah, ba'diyah, dia ada tahajud, dia ada duha. Campur-campur 50 rakaat paling kurang. Ataupun 60 rakaat. Dalam masa 24 jam, dia solat 60 rakaat. 17 itu wajib. 17 wajib. 60 rakaat campur semua. Berarti 60 Al-Fatihah dia baca. Cantik. Waalaikumsalam Azmi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kita baca dulu rakan-rakan kita yang tulis ni. Terima kasih banyak. Azmi, syukur alhamdulillah terbaik tu. Terima kasih. Terima kasih Lam Penang. Lam Penang. Jangan lupa solat duha Lam Penang ya. Politik Talk malam ini. Terima kasih. Subscribe YouTube Atuk. Azmi, ya, saya minta sehat tu supaya saya boleh berhubung dengan Allah. Sehat berhubung dengan Allah. Tak sihat pun boleh berhubung dengan Allah. Asal kita boleh berfikir. Berhubung dengan Allah. Berhubung dengan Allah. Kita tak sihat, jangan kita risau. Dulu Atuk pun apabila kita terima satu-satu musibah, Atuk kata, ya Allah, apalah musibahnya. Sebenarnya apa saja yang terjadi ada makna. Ada makna yang Allah nak sampai kepada kita.
Macam kita kata musibah yang kita terima. Sakit ke, rugi berniaga ke, kena pecat kerja ke. Sebenarnya ada sebab. Kalau kita katakanlah kita dah solat tak tinggal, kita dah baca Quran, kita dah puasa Isnin Khamis, kita dah baik dengan isteri, anak-anak, ibu bapa, tapi masih lagi terima musibah, maka itu adalah mesej yang Allah nak sampaikan, iaitu nak menggugurkan dosa-dosa kita untuk meningkatkan iman kita di sisi Allah SWT. Allah kata, you tengok hambaku, ya malaikat kau tengok hambaku yang kuat beribadah, kuat baca Quran, puasa Isnin Khamis tak miss, sentiasa beribadah, baik kepada ibu bapa, baik kepada isteri anak-anak, tapi apabila aku bagi musibah, dia tetap sabar dan reda. Itulah hambaku yang aku sayang, kata Allah kepada malaikat. Itu satu jenis musibah. Satu jenis musibah lagi, kerana kita ni leka sangat dengan kekayaan, dengan kemewahan, dengan pangkat, ataupun galik sangat dengan sehat, kuat main bola apa semua, sehingga lupa kepada Allah. Juga Allah bagi musibah. Dia tengok, ya malaikat kau tengok hambaku, dia mulai lupa kepadaku, aku bagi musibah. Bila aku bagi musibah, terus dia ingat kepadaku. Ya Allah, apalah dosaku. Itu contoh. Maknanya musibah yang diberi itu adalah sebagai notification yang kita agak lupa kepada Allah. Ada sebab. Dan ada juga musibah yang Allah beri, ialah kerana Allah sayang kepada kita. Aku sayang kepada hamba-Ku seorang ini, tapi dia sudah bertaubat. Aku dah terima taubatnya. Dia sudah solat, dia sudah baca Quran, dia orang baik, orang yang hebat. Aku sayang kepada dia. Aku nak angkat iman dia berada di syurga yang lebih tinggi. Aku bagi musibah kepada dia. Sebab aku tahu aku bagi musibah, dia redha, dia masih kuat berdoa, dia masih kuat. Dia tidak akan putus asa. Itulah bentuk musibah. Sedikit perkongsian. Sebab itu apabila kita kena musibah, fikir, renungkan. Di mana? Kena buat cek. Adakah aku hubungan aku dengan ibu bapa macam mana? Suami dengan isteri macam mana? Dengan kawan, sahabat, jiran macam mana? Kena cek. Aku dengan Allah macam mana? Kena cek semua. Kena buat correction. Macam kita sekolah dulu, buat matematik banyak salah, tanda merah-merah. Merah-merah. Ya Azmi, saya minta, terima kasih, rugi minta jadi miskin, minta jadi kaya dan zuhud, supaya dengan kekayaan yang ada dapat bantu orang lain. Tak rugi Intan. Tak rugi sebab kita senang masuk syurga. Tak rugi. Sebab tu ada sahabat minta miskin, minta zikir, minta jadi kaya, zuhud. Zuhud ni macam mana? Zuhud ni tak semesti bukan kata kaya tapi pakai selipar buruk, baju buruk. Macam tu. Kekayaan boleh bagi sedekah, betul. Betul, tapi kita bimbang bila jadi kaya lupa. Tapi soal sedekah ini bukan dari segi amountnya, dari segi ikhlasnya. Orang miskin sedekah RM1, pada dia sudah besar. Jutawan sedekah RM10, tidak besar. Jadi amountnya. Tapi betul jugalah apa kata Intan tu. Kalau tak kata betul, marah nanti. Ya, Kenuyo, salam tu. Moga sihat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, kamu. Terima kasih. Al-Fatihah. Ada banyak sangat kelebihan tu. Terlalu banyak kelebihan. Jadi selalu baca lah. Duduk saja kadang-kadang duduk di office, buat kerja. Atau buat kerja apa-apa pun, mulut. Baca Al-Fatihah. Baca di hati, pahala tak banyak. Baca di mulut, pahala banyak. Azmi, Al-Fatihah kan jantung segala Al-Quran. Jantung Al-Quran. Jantung Al-Quran. Ya Cici, assalamualaikum Tok Encem. Akhirnya Piala Dunia pun akan sampai. Piala Dunia, bukan Cici, Piala Dunia. Alhamdulillah. Terima kasih. Apa khabar Cici? Wah, cepatnya kamu terus menyampuk dah. Kawan dia tu. Allah lebih suka Muslim yang kaya tapi zuhud daripada si miskin yang menadah tangan kepada Allah dengan cita-cita ke syurganya. Betul? Tepat sekali. Tapi di syurga ramai orang miskin daripada orang kaya. Itu kata Rasulullah. Kata Rasulullah tu, orang kaya ramai di neraka. Aku lihat ramainya orang kaya di neraka. Aku lihat ramainya orang miskin. Bermaknanya orang miskin yang tangan meminta-minta, itu tidak ramai. Tapi orang kaya ramai. Nauzubillah min zalik. Allahu akbar. Tapi kena amalkan, mesti kena amalkan. Cik Intan dan Cici, tajuk hari ini, jangan duk sibuk dunia aja. Hebat kamu. Kamu dia sentiasa remind. Tajuk hari ini, jangan duk sibuk dunia aja. Sibuk dunia aja. Cici.
Oh, angkat tangan, angkat kaki, macam-macam lah tu. Subuh sampai ke malam tak tidur. Saya amalkan Al-Fatihah tu. Allah, cantik. Cantik. Kesihatan kena jaga. Tidur kena cukup. Rasulullah tidur 5 jam. Rasulullah tidur pukul 10, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 5 jam. Ini kena ambil Ini sunnah. Tidur 5 jam malam ini adalah tidur mengikut Rasulullah. Jangan sampai tak tidur langsung. Tak boleh. Rasulullah tak buat kerja macam ni. Rasulullah tak buat. Dia mesti tidur 5 jam. Maknanya kalau Rasulullah dan sahabat. Sahabat pun tidur pukul 10. Tapi kalau kau amal tidur pukul 10, senang je bangun pukul 3. Tapi kalau kau amal tidur pukul 12, pukul 6 lah bangun. Pukul 6. So, macam tu Azmi, amalkan tidur pukul 10, bangun pukul 3 atau pukul 4. Buat tahajud terus. Buat tahajud terus. Baca Quran dan sebagainya. Cantik. 5 jam tidur. Bukan 8 jam. Doktor kata 8 jam. Mengarut tu. Mengarut. Membuang umur saja. Ya Allah tu. Ya Allah. Ya Allah tu. Nasihat yang berguna. Terima kasih tu. Terima kasih nenekku. Tidur 5 jam nenekku. Nenekku. Letter tu. Nasihat tu. Oh ya Allah. Letter. Assalamualaikum tu. Assalamualaikum Amir Hamdi. Wah, Amir Hamdi. Tolong subscribe Atuk punya YouTube ya. Haji Man Atuk. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu. Dah start lama ke? Pukul apa lagi kita start tadi? 9.40. Dah lama. Sepatut program ni mula pukul 9. Tapi Atuk ada hal sikit. Jadi 9 lebih baru start. Tapi tak apalah. Anak nenek kau kata kena denda lah, dia kata. Nenek kau denda ni. Sampai pukul 11 lebih. Biasalah kan. Azmi, tolong subscribe Ya Azmi, subuh sampai ke malam saya tidur. Siap hari saya amalkan surah Al-Fatihah tu. Alhamdulillah. Amalkan. Salam, baru start juga. Atuk juga membebe sangat. Nanti kering tekak. Dia dah ada. Dah ada kopi. Kopi ada. Kalau Atuk tak bercakap, nanti kau tidur. Kau tidur. Kena bercakap lah. Tadi officer, terima kasih. Terima kasih banyak. Intan. Ya, Intan. Insan biasa 3003. Waktu yang sesuai untuk solat duha jam 8 pagi hingga gelincir matahari sebelum masuk waktu zuhur. Cantik. Kita ambil jam lah 8.12. Tapi waktu duha ni ada 3. Waktu yang afdal ada 3. Pertama awal duha. Awal duha 7.40 dah masuk duha dah. Ambil lah pukul 8. Pukul 8 hingga pukul 9 itu awal duha. Pukul 10, pukul 11 pertengahan duha. Pukul 12 akhir duha. Ada fadilat masing-masing tu. Ada fadilat. Jadi duha ni tak semesti buat sekaligus. Kau boleh buat 2, kemudian buat 2, kemudian buat 2. Boleh, tak ada masalah. Tapi duha juga boleh buat 4. Sekaligus 4. Ya, pukul 8 kau buat 4. Pukul 10 kau buat 4. Pukul 12 kau buat 4. Berarti 12 rakaat. Kau dapat sebuah istana insya-Allah. Amin. Yang Allah janjikan. Buat 3 kali dapat 12. Atuk buat sekali je. Sekali je 4. 4 rakaat 1 salam. 4 rakaat 1 salam. Rasulullah kalau solat sunat siang hari dia suka buat 4 rakaat 1 salam. Kalau malam Rasulullah buat 2. Kalau tahajud ke qiyamul lail ke apa ke, Rasulullah buat 2 1 salam. 2 1 salam. Jadi kita ikutlah cara Rasulullah baru dapat fadilah, baru dapat aura Rasulullah. Aura dia. Jadi waktu solat duha pukul 8 hingga pukul 12. Itulah. Atuk tak puasa hari ni. Nenek kasih dia kopi hari ni tak puasa. Semalam puasa. Hari ni hari Selasa kan? Hari ni Selasa lah. Khamis ni pula. Besok kena bincang sikit mengenai fadilat puasa Isnin Khamis. Kelebihannya. Puasa hari Khamis semalam puasa. Tu semalam puasa. Nenek kau semalam. Jangan main. Kita sahur apa yang ada je lah. Nenek dah jeling. Dah berletes sejak masuk TikTok. Mana ada Insan. Amalkan solat duha. Sangat bagus. Amin Insan. Biasa Insan, tolong subscribe Atuk punya YouTube. Kalau dah subscribe, terima kasih. Haji Mat Atuk. Konsisten. Akan nampak kesan pada diri. Betul. Konsisten. Sikit tak apa konsisten. Konsisten dia payah tu. Payah. Hidup lebih teratur apabila solat duha. Cantik lah kamu. Cantik. Bagi orang yang bekerja, dia nak cepatkan. Dia masa tea time pukul 10. Kau pergilah buat duha. Tak ada tempat. Office saya, tempat saya tak ada. Okey, kau ambil lah satu sejadah. Letak kat tempat kau kerja. Kau carilah sudut mana-mana. Tak kisah kau buat solat duha ni.
Duduk tepi-tepi dinding pun tak apa. Ambil wudu, solat duha. Senang je. Tak semesti. Pak, saya tak ada surau tu. Saya tak boleh solat duha. Tak semesti surau. Surau. Tepi kaki lima pun boleh. Tepi store pun boleh. Mana-mana boleh. Ambil asalkan tempat itu bersih dan suci. Yang lebih baiknya, kalau kita nak yakin tempat itu bersih, kau adakan sejadah. Bawa simpan satu sejadah di office tempat kau kerja. Satu. Sejadah sekarang boleh lipat tau, masuk dalam poket je. Lipat masuk dalam poket. Macam tu je. Bukan besar sangat. Bukan besar. Intan, ya. Hari ini Selasa, dia puasa Isnin dan Khamis. Intan ni pasal mengingatkan bagus. Tapi Intan pun puasa semalam. Tak percaya? Tengoklah hari Khamis ni. Dia puasa hari Khamis ni. Nak berbeza ke kifarah atau ujian daripada Allah? Kifarah. Nenek tanya. Kifarah. Kifarah ni ialah sesuatu yang kita buat yang dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak solat, kita macam istidrak jugalah. Tapi kita masih lagi dapat kita sihat, kita dapat pangkat dan sebagainya, kifarah. Ataupun kita melakukan sesuatu terus kita kifarah. Ujian ni Atuk dah sebut tadi, ujian ni dia bergantung kepada 3. Dan hidup ini adalah ujian. Yang kita tak naknya ujian dalam bentuk istidrak dan juga kifarah. Ujian ini kita nak, dan kita juga kita nak tahu ujian ni, nenek. Supaya ujian itu, kalau katakanlah kita tahu siapa kita dah solat ke belum, kita dah baca Quran belum, kita dah zikir ke belum, kita orang baik ibu bapa atau belum, kita baik dengan suami atau tidak, kita baik dengan anak-anak atau tidak. Ini correction kita. Jadi apabila kita boleh mengingati semua apa yang sedang berlaku, apa yang ada dalam jiwa kita, pelakuan kita. Apabila kita menerima sesuatu musibah, maka kita akan terlintas. Oh, aku berkelahi dengan suamiku. Ini kifarah ni. Aku marah ke mak aku. Ini kifarah ni. Kifarah. Macam tu. Tapi kalau ujian, kita dah buat baik semua. Baik semua, solat semua. Itu ujian. Sebab apa? Ujian dari segi sabar. Sabar dengan redha dengan Allah SWT. Itu juga ujian. Ada juga kita dah baik. Kita isteri yang baik. Tapi suami yang tak baik. Itu ujian. Kita dah buat. Tengok bagaimana Asyah dengan Firaun. Asyah dengan Firaun. Firaun ni nak kata paling jahat di dunia. Dialah paling jahat. Paling berkuasa, paling jahat. Tapi Asyah sabar sehingga dapat masuk syurga. Asyah sabar. Jadi ibu syurga Asyah ini. Jadi sebab itu, kalau suami tu garang, jahat pun semua, tak payah lebih tak cerai. Sebab kalau tak boleh, suami kita tak boleh tak sampai setakat Firaun, tak payah minta cerai lah. Sebab minta cerai ni dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak suka. Allah tak suka. Itu yang penting kepada kita. Itu yang penting kepada kita. Boleh sedikit ujian. Tadi dah ulas sikit nenek. Tapi tak apa. Terima kasih atas soalan. Atuk suka soalan-soalan macam ni. Baru Atuk boleh bercakap mengikut apa yang rakan-rakan kita nak dengar apa semua. Selain daripada tajuk kita tadi. Jangan leka dengan hal-hal dunia. Azmi, Allah bagi kita susah, bagi kita sakit sebab Allah sayang pada kita. Sebab Allah bagi ujian pada kita, kata betul. Tapi masa itu sekaligus kita kena sabar dan redha. Ya Allah, aku sabar. Aku sakit, ya Allah. Ya Allah, aku sabar. Anakku tak sihat, ya Allah. Ya Allah, aku sabar. Isteriku beletai, ya Allah. Tak ada. Ya, beletai tu tak boleh. Nanti dengar nenek kau marah nanti. Sabar. Iyalah, hati ni selesa. Hati selesa. Hati selesa. Nenek cantik, nak berapa? Ujian, bila kita redha. Kifarah, bila kita sesuatu buat atas kesilapan dulu dan terhukum. Kenapa Allah bagi aku sakit? Kenapa Allah? Jadi kita takutlah benda-benda macam tu. Ya. Assalamualaikum Tok. Pandai. Nora Abdul, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi hadir. Siapa yang duduk di rumah tu, masak dulu. Masak dulu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum Tok. Selesai tugas saya undi PN. Malam ni politik, malam ni. Waalaikumsalam. Jangan cakap sekarang. Marah. Ada orang marah cakap politik sekarang. Sekarang ni ialah masa Quote of the Day bersama dengan Atuk dari Kota Baru. Politik malam. Itu pembantu Atuk dah bagi tahu dah tu. Yang penting kita ikhlas. Seikhlasnya dalam melaksanakan solat maupun bersedekah. Senyum pun sedekah. Amin. Azmi. Betul. Ikhlas. Tapi bila kita nak kata kita ikhlas? Kita yang tahu kan. Kadang-kadang kita tak ikhlas. Kita buat dulu. Kita rasa tak ikhlas pun kita buat dulu. Kita buat lama-lama. Kita macam air menitik atas batu. Lama-lama lekuklah air tu. Kita buat benda macam tu. Kita buat benda macam tu kan, Intan? Intan. Jadi,
Atuk baca habis ni. Just dia kalau nak bangun awal, jom kerja kat Singapura. Oh, lain macam. Atuk kalau muda, memang Atuk join Komo dah masuk Singapura. Saya setuju Intan. Semoga Tuan Haji Zafar berada dalam siap. Ya, Syakirin di bawah naungan payung Allah SWT. Amin. Suka Tuk cakap. Terima kasih Nurai. Terima kasih syukur. Banyak kita nak cakap. Masa dah habis. Alhamdulillah tu. Betul tu. Atuk selalu saya tidur pukul 10 malam. Ya, tidur pukul 10 malam. Bangun pukul 3 pagi. Tu buat skrip tu. Doa tu. Buat skrip doa tu. Kalau Rasulullah ada, Syakirin sekarang ni tu, Rasulullah suruh kita undi parti apa tu? Malam ni Atuk beritahu. Assalamualaikum Tok. Ya, apa nama YouTube? Haji Mat Atuk. YouTube. Haji Mat Atuk. Haji Mat Atuk. Salam saudara, macam mana hendak melupai kelukaan pada orang yang rapat? Orang yang rapat nak lupa macam mana? Kau mendoakan kebahagiaan dia. Mendoakan, ya Allah, mendoakan supaya Allah bagi hidayah kepada dia. Sentiasa doa, ya Allah, berilah rezeki yang banyak kepada dia. Berilah tingkatkan iman mereka. Kamu doa kebaikan untuk dia, insya-Allah. Coba dulu. Ujian datang sebagai sudut tu. Ya, banyak ujian. Syakir tuan, tolong ambil tahu politik talk hanya 9 malam. Politik talk malam ini. Ya, mana? Terima kasih. Assalamualaikum Tok Hadir. Terima kasih Nur Hami. Terima kasih. Dan untuk kedai dah. Kedai dah. Jalan sebelah. Atuk ustaz ke? Atuk bukan ustaz. Atuk ni atuk engkau je, orang tua. Atuk tu YouTube Atuk. Haji Mat Atuk YouTube Atuk. Terima kasih lah kerana pandai cakap tentang agama sikit-sikit. Nak hidup. Kita orang Islam kena tahu agama. Macam mana boleh tak tahu? Kena tahu bro. Wajib tahu. Itu Rasulullah yang ajar. Tak semestinya. Jangan sampai kita tak tahu apa. Tak boleh bro. Aku bukan tanya. Aku bukan tanya kau. Oi, Syakirin. Kerana dia jawab lah ni. Dia jawab ni. Sabar ya Intan. Atuk settlekan. Semoga Atuk dipundahkan segala urusan. Amin. Jadi syukurlah untuk hari ini. Pukul 11 dah. Jam 11. Kita jumpa lagi besok insyaAllah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Atuk berdoa kepada semua yang hadir dalam program Quote of the Day bersama dengan Atuk ini mendapat rahmat, nikmat dan redha daripada Allah SWT. Rezeki yang melimpah ruah, sentiasa sehat sepanjang masa. Permudahlah urusan kerja, urusan kita, family yang bahagia, suami yang taat, isteri yang taat, dan tidak ada lain ganjaran daripada Allah ialah syurga jika kita meninggal esok hari. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu